buat teknik konvensional, tugasan yang keempat terlebih dahulu. Kalau teknik konvensional, kita ada beberapa penggunaan bahan yang kita cuba buat. Pertama, skala menggunakan garam, gula, sodium sedikit dan bahan bebas yang dirasakan sesuai. Setiap ini kita kendaki menghasilkan 4 helai yang bersaiz A4. Jadi selalunya kalau anda di studio nanti, anda akan menggunakan kaedahnya begini. Ya, kalau dapat permukaannya lebih kurang dalam saiznya adalah A4, anda boleh ni, dan juga anda akan canting permukaan ini terlebih dahulu mengikut saiznya. Setelah selesai, saya tunjuk cara apa yang perlu anda buat saja. Nanti kaedah mencanting tu saya tunjuk kemudian lah ya. Tapi sekiranya anda dah melalui proses mencanting dan ada permukaan yang bersaiz A4, kita akan mewarna pada ruang yang kita kendaki. So selalunya kita akan menggunakan warna air dulu terlebih dahulu ya. Kita boleh sapu permukaan pada ruang yang bersaiz A4 tadi dengan menggunakan air sekiranya kita rasa kita nak menggunakan teknik air itu lebih banyak, dan ianya bebas kepada kita dan kita biarkan saja. Dan kaedah pewarnaan untuk latar belakang ini bergantung kepada kreativiti anda lah. Dia tak perlulah anda kawal sangat. So terpulang kepada anda nak menggabungkan warna-warna yang bagaimana. So di sini kita menggunakan warna daripada family reactive dye. Jadi gabungan warna yang untuk permukaan untuk teknik konvensional ini adalah bergantung kepada kreativiti. Begitu juga dengan teknik sapuannya. Jadi bergantung kepada anda. Kalau anda seorang yang suka kepada benda yang very abstract, anda boleh letakkan pewarnaan itu mengikut yang lebih agak agresif sedikit. Sekiranya anda seorang yang suka mengawal sesuatu, so mungkin anda boleh sapukan pewarnaan itu dengan lebih teratur dan tersusun lah ya. Jadi saya kontrol pewarnaan ini terlebih dahulu ya. Kaedah pewarnaan seperti saya ulang suara, saya bergantung kepada kreativiti masing-masing. Kadang-kadang kita letak air dulu baru kita letak warna. So untuk makluman juga para pelajar, sebelum anda memulakan teknik ini, seharusnya permukaan kain ini dibasuh terlebih dahulu ya. Tujuan kita basuh adalah untuk menghilangkan kanji pada permukaan fabrik. Jadi kita basuh tu dengan air biasa sajalah ya. Jadi kat sini untuk yang bahagian pertama ni, saya menggunakan teknik yang agak rough sedikit. Saya tidak memasukkan air terlebih dahulu. So anda boleh buat mengikut kreativiti masing-masing lah. Bila kita teknik ni, kalau pelajar untuk permulaan pelajar yang very amatur maupun bukan daripada major student, contohnya pelajar minor saya rasa teknik ini boleh sedikit sebanyak boleh menggalakkan anda mengenali dan mencintai seni lah ya. So kita tengok sapuannya bagaimana. So begitu, bergantung kepada anda punya kreativiti saja. Penuhkan permukaan ini dengan pewarnaan cara anda sendiri. So, saya gunakan warna-warna yang agak gelap sedikit dekat sini. Bila kita guna kain natural fabric ya, anda boleh nampak warna tu boleh pergi sendirilah ya. Kita tak perlu sapu secara mendesak dia. Jadi kita boleh tarik dia dengan air dan dia akan berjalan dengan cantik. Ini adalah kain daripada natural fabric yang kita kenali sebagai kain cotton ataupun kain kapas. Jadi dia dihasilkan daripada pokok kapas sendiri. Kita tak pakai kain sintetik ya. Kalau kain sintetik, dia tidak boleh bekerja dengan warna reactive dye. Sebab reactive dye juga bahan daripada sintetik, jadi dia boleh bekerja dengan bahan daripada kimia, dia boleh bekerja dengan fabrik yang diperbuat daripada natural ya. Okey, ini bukan kain sekolah yang kamu jumpa di luar sana. Ini adalah kain cotton natural ya. Dia agak mahal sikit kalau di pasaran. Okey, setelah anda melalui proses permukaan dengan warna sekali, jadi anda boleh gunakan material ataupun
menggunakan bahan-bahan seperti yang tertera pada tugasan, iaitu ada yang guna garam, guna gula dan sodium sedikit. Jadi saya dekat sini saya pakai garam halus dan juga ada gula, nanti kita tengok. So pastikan ianya dalam keadaan yang lembap-lembap lah ya. Lembap-lembap sikit dan baru kita taburkan. Jadi untuk kesemua teknik daripada teknik konvensional ini, cara dia sama. Cuma material saja yang berbeza. So bila kita guna garam ke, guna gula ke, kaedahnya sama saja. Kita sapu permukaan dulu dengan warna dan kita taburkan bahan tersebut. Cara taburan pada permukaan ini pun bergantung kepada kita. Kalau kita rasa kita nak tabur pada seluruh permukaan, silakan. Atau mungkin kita nak letakkan sesuatu dalam keadaan yang lebih banyak. Mungkin kita nak letak banyak dekat certain bahagian tersebut. Kita boleh juga buat, mengikutlah anda punya kreativiti. So, ini juga memerlukan kreativiti dan jangkaan hasil ni juga kadang-kadang di luar jangka. Kita tak boleh nak decide kesannya bagaimana. Jadi, anda tak perlulah terlalu mengharap kadang-kadang itu. Perkara yang spontan itu lebih menarik. Okay? So, ini untuk yang tugasan konvensional. Jadi, caranya sama. Kalau anda nak guna gula, nak guna sodium sedikit, kaedahnya sama. Cuma sodium sedikit, anda perlu berada di studio lah. Baru anda boleh dapatkan bekalan sodium sedikit because kita bekalkan. Kalau anda buat di rumah dan sebagainya, anda boleh guna garam dan gula. Dan juga bahan-bahan lain yang anda rasakan sesuai. Okey, itu untuk teknik konvensional, untuk yang tugasan teknik konvensional tersebut. So, hasil daripada ini, kalau kita boleh nampak, ya. Okey. Anda boleh nampaklah dekat sini. Alright. Ini adalah kesan daripada garam tu tadi. Ya. Bila kita dah dalam tempoh tertentu, lebih kurangnya anda akan sapu buang garam itu daripada permukaan dan kesannya begini. Ini sebab sapuan warnanya begini. Jadi anda boleh nampak kesannya begini ya. So begitu juga dengan yang bawah ni ya. Ini adalah kesan daripada sodium, tak silap saya ya. Jadi dia bila kita sapu sodium, selalunya kita sapu menggunakan bros. Jadi bila ini belum lagi kaedah matikan warna lah. So kesannya begini anda boleh nampak. Dan seterusnya yang tadi untuk pemulaan canting dan sebagainya, ini adalah tugasan yang pertama, iaitu mencanting menggunakan organik dan juga canting menggunakan geometri. Yang seperti saya minta nanti bila anda turun ke studio, anda boleh nampak macam mana anda nak buat canting secara organik dan juga secara geometri. Okey, ini adalah pemidang yang akan anda pakai lah, lebih kurang macam ini. InsyaAllah kalau ada rezeki anda akan melalui proses itu dengan secara praktikal. Okey. Saya harap jelas untuk teknik konvensional. Sama juga, permukaan ini bergantung kepada pelajar lah. Ada pelajar yang dia tak berapa suka gabungan warna yang banyak. So, anda bebas untuk buat. Okey. Untuk melakukan teknik retakan. Okey, untuk teknik retakan, saya tunjuk dekat sini. Selalunya kita akan membuatkan permukaan terlebih dahulu. So, untuk teknik retakan, pelajar perlulah menyapukan pada seluruh permukaan yang bersaiz A4 ini dengan warna-warna yang anda rancang sendirilah. Kita tidak perlu terlalu mengikut rancangan kita. Sometimes kita buat tu berdasarkan emosi mungkin ya. Jadi anda sapu saja warna-warnanya. Untuk ini saya cuba pakai warna Billion Red ya. Ini datang daripada warna Billion Red. Nanti saya kenalkan anda warna-warnanya. So, saya cuba gabungkan dengan warna purple. Okey. So untuk teknik retakan, iaitu tugasan yang kelima, selalunya anda kena ingat poinnya adalah sapu warna pada seluruh permukaan terlebih dahulu. Pada masa yang sama, kita menggunakan lilin. So lilin sedang dipanaskan.
So kita akan buat macam ni dulu, mengikut saja warna seluruh permukaan. So bila dia dah kering permukaan tersebut, barulah disapu warna. Okey. Ini saya tunjuk je lah. Okey. Jangan pertikaikan saya punya sapuan colour. Cameraman saya gelap guys tu. Okay. Sapuan colour mempengaruhi mood ya. Saya jujur. Alright. So saya sapu warna macam ni. Jadi bila macam ni, anda perlu biarkan kering terlebih dahulu untuk teknik retakan. Bila anda biarkan kering untuk teknik retakan, selalunya saya mengharapkan pelajar mempunyai bros yang begini. Okey, brosnya agak lebar. Alright, anda perlu mempunyai bros yang begini. Tujuannya adalah untuk anda letakkan bros ini pada permukaan lilin dan anda sapu pada seluruh permukaan. Ya, memandangkan platform ni belum kering lagi, pastikan permukaannya kering lah ya. Kalau dia kering lebih kurang, saya ambil contoh lah ya. Sekiranya saya gunakan ini lah. Okey, saya menggunakan ini sebagai permukaan yang kering. Contoh. Alright. So, kita akan sapu lilin ya, menggunakan bros ini. Yang ni lilin kita ambil. Alright, kalau secantik ni sebenarnya dia perlu dekat lah. Mungkin saya boleh bawa yang ni ke sini kot. Okay, sian camera woman saya. Okey. So, ini contoh ya, saya contoh. Bayangkan permukaannya sudah kering dan anda akan sapu seluruh permukaan ini dengan menggunakan lilin tersebut. Selalunya kita akan sapu menggunakan lilin yang agak lama. Jadi warna lilin tu dia warna yang lebih gelap lah ya. Kenapa? Sebab memang kaedah cracking ataupun teknik retakan ini memerlukan penggunaan lilin yang lama supaya kesannya lebih menarik. Jadi ini dia cara dia. Bila kita sapu seluruh lilin ini pada permukaan kain. Tak perlu tebal sangat, cukup sekadar apa yang kita rasa dia sudah memenuhi ruang tersebut. Okey, so kita biarkan seketika ya, dan ianya selesai. Okey, so ini untuk teknik retakan. Ini saja prosesnya. Lepas itu baru kita gunting dan kita renyukkan dia ya. So saya bagi contoh. Setelah dia renyuk, setelah melalui proses mematikan color sebagainya, dia akan nampak kesan retakan begini. Okey, macam yang ini dia menggunakan satu warna sahaja. So mengikut kreativiti masing-masing. So kalau kita guna warna yang pelbagai macam ini, so kesan dia juga akan pelbagai. Alright. So inilah salah satu caranya anda boleh nampak nanti. Kalau di studio, anda akan boleh nampak bagaimana nak buat renyukan tersebut. Okay. That one is teknik retakan. Alright. Untuk seterusnya menggunakan teknik ikat dan celup. Okey, teknik ikat dan celup ianya bergantung kepada yang seperti yang saya minta lah ya. Pertama kita guna ikat dengan objek. Okey, ikat dengan objek. Ikat di sini bermaksud saya akan bila anda turun ke studio, anda akan diberikan kain seperti ini. Okey, anda akan diberikan kain seperti ini dan akan potong mengikut saiz yang dikehendaki iaitu saiz A4. Jadi kalau dalam konteks ini mungkin saya tunjukkan sedikit. Kalau saya bagi kain pada anda kena guntinglah ya mengikut saiz A4.
contoh ya. Ini lebih A4 lah. Alright. So anda akan dapat. Ini adalah kita panggil kain rayon. Permukaan rayon dia agak berkilat sedikit daripada kain cotton. Okey. Ini kain rayon kita. Jadi anda boleh dapatkan ini nanti di studio. Hopefully that you boleh kembali ke studio. Kita akan bersama-sama di studio. Okey, ini kain anda. Bayangkan ya. Jadi anda akan buat ikat dengan objek. Ikat dengan objek bergantung kepada anda. Nak buat objek apa, ya? Jadi yang pertama macam ni, saya ambil batu dan saya letakkan batu tersebut. Mungkin saya pulas sedikit dan saya ambil getah. Okey, bila getah, saya cadangkan anda putuskan getah tersebut. Ikat. Okey, tarik ketat-ketat sikit dan matikan ikatan tersebut ya. Agak mencabar sikit lah. So ikat dengan objek, peletakannya bergantung kepada kita lah. Peletakannya bergantung kepada kita. Yang ini saya akan tak banyak sangat letak objek lah. Tapi kalau anda rasa anda ada banyak objek, letak lagi. Okey, ini contoh saja ya. So kalau kita ada banyak lagi objek, mungkin kita boleh memenuhi ruang-ruang ini dengan objek. Alright. So dah settle semua ikat dengan objek. Kita pergi kepada ikat dan pulas. Lepas ini saya tunjuk teknik mewarna ya. Ikat dan pulas, kita juga menggunakan material yang sama. Okey. Mungkin kita buat macam ni. Kita ikat. Tak ada langsung objek dalamnya. Okey, kita mungkin ambil tengah. Macam saya suka ambil tengah dulu. Senang kita nak manage. But it up to you. Okey, you all boleh buat ikut korang punya kreativiti masing-masing. Okey, saya ikat macam ni dulu. Dan saya pulas. Okey, saya pulas. Saya satukan dulu. Okey, bila kita buat ikatan yang kuat, kesannya nanti nampak lebih menarik. Okey. Saya pulas lagi sekali, mungkin saya opposite pun boleh. Saya berlawanan dengan yang tadi. Alright, so anda akan ikatlah sampai anda rasa cukup. So dia boleh ikat sampai hujung pun tak apa. Okey, kalau anda rasa anda nak berhenti di pertengahan, mungkin jaraknya juga berbeza, bergantung kepada anda punya kreativiti. Nak rapat pun boleh, tak ada isu. Sebab nama pun eksperimen, sometimes kita tak sangka yang kita buat tu dapat memberi kesan yang menarik. Okey, ini contohnya ikat dan pulas. Alright. So kita ada tadi ikat dengan objek, yang ini ikat dengan pulas. Yang satu lagi adalah lipatan dan ikat. Actually kalau kita tengok dekat dalam pembelajaran ikat dan celup ni, dia ada banyak teknik. Tapi saya ambil salah satu saja. Benda-benda yang perkara-perkara ikatan yang basic saja supaya anda tahu. Selepas ini anda nak explore macam-macam ikatan, boleh, tak ada masalah. Okey, yang ini saya buat, bayangkan ini A4 lah. Saya menggunakan
tunjuk cara saja, jadi saiznya mungkin tak sama. Jadi saya buat ikat, lipatan dan ikat. So saya lipat terpulang kepada kreativiti lah. Kalau anda pandai menggunakan lipatan buat bentuk origami ke apa ke, anda boleh pakai. So ini saya sesimpel yang boleh yang saya tunjuk. Okey, saya lipat macam biasa saja. Okey. Dan saya ikat. Kalau nak ikat ni penuh pun tak apa. Okay, tangan saya pun dah cantik ni. Penuh dengan warna. Kamera woman saya ketawa. Tak kisahlah. Nak buat video skema saya tak suka. So macam saya mengajar anda di kelas lah ya. Kenapa dia jadi susah? Okey. Alright. Okey. Lebih kurang macam ini ya. Tapi kalau yang contoh yang ada ni, kita boleh juga buat lipatan sebegini. Okey? So kita dah ada dekat sini. Dan satu lagi adalah renyuk dan ikat. Yang ini memang very basic. Basic sangat kan? Agak rough dekat situ. Okey, so kita renyuk kain terpulang pada anda. Anda nak renyuk daripada hujung ke macam tu, atau anda nak ambil tengah So kita ambil daripada sini, saya renyuk, saya lipat lagi sikit. Okey. Still kena kontrol lah sebenarnya. Sebab kita yang buat dia kan. So mana yang serat-serat lebih ni mungkin anda kena buang lah ya. Kita ikat. Ini mungkin saya tak potong getahnya, boleh juga, tapi memerlukan ikatan yang kuat lah kalau kita tak potong getah. Ini saya cuba untuk tidak potong getah. Okey, saya penuhkan dengan getah tersebut. So ini teknik antaranya yang you boleh buat. Saya minta 4 sahaja untuk teknik ikat dan celup. Jadi setelah anda dapat hasil-hasilnya ini, ya, cara mewarnanya bergantung kepada kreativiti anda. Simple, insya-Allah ia dapat memberi kesan yang menarik. Okey, saya tunjukkan cara mewarna. Bayangkan saya terpaksa letak atas kain. Sepatutnya kita boleh letak atas permukaan yang tidak melibatkan kain lah ya. Okay, saya tunjuk di sini. Mewarna untuk ikat dan celup bergantung kepada kreativiti. Ada pelajar yang dia very control lah ya. Mungkin dekat bahagian objek tu dia letak warna-warna yang dia rasa dia nak warnanya lebih cerah. Okey. So kita akan letaklah warna kuning mungkin di sini untuk yang permukaan yang ada objek. Okey. And then dekat ikatan ni mungkin saya letak warna merah. Saya kontrol dia di sini. Lepas tu, mungkin saya kontrol dia juga menggunakan air putihnya. Sebab kita mungkin nak nampakkan sedikit tona pada permukaan. So, bergantung, dalam erti kata lain, bila kita melibatkan seni, ianya bergantung kepada kreativiti masing-masing. Okey. So, mungkin saya sedikit campurkan warna biru. So, bila kuning bertemu biru, definitely dia akan menjadi hijau. Jadi, inilah juga merupakan kreativiti dari segi warna.
So dalam batik kita memang tak ada warna hijau lah. Ya, untuk hasilkan hijau, kita gabungkan biru dan kuning. So definitely anda boleh nampak kesannya begitu. Okay. Yang ini semua anda boleh kontrol sapuan color ni. Right, so bila dia ada banyak objek yang diletak, definitely kesannya juga lebih menarik. Alright, ini contoh sapuan warna yang anda boleh tahu. So bila kita ada, kalau dah siap semua, dalam tempoh beberapa minit, anda perlu buka dan insya-Allah anda akan nampak kesannya lah. Ini antara contoh ikatan yang anda boleh nampak. Ini mungkin dia sapu tak habis lah, lebih kurang macam ini. Jadi bila kita letak dengan objek, nampak kesannya objek dekat tengah dan sapuan warnanya. Okey, dia pelbagai dekat situ. Lebih kurang lah ya. Okey, untuk yang lain juga saya metod kaedah sapuan warnanya lebih kurang sahaja. Jadi semuanya anda sapu color. Cuma ada beberapa kaedah yang mungkin juga boleh anda gunakan. Salah satunya kalau hak milik warna ni memang anda punya sendiri dan anda tidak berkongsi dengan rakan-rakan. Jadi anda boleh juga buat kaedah macam saya buat. Kita letakkan air terlebih dahulu. Bermaksud kita tahu, kita kena kontrol juga walaupun kita bekerja dengan kaedah begini. Tapi saya tak galakkan sangatlah. Cuma boleh anda gunakan. Alright, so saya letak air terlebih dahulu sebab ikatan ni agak tebal dekat situ. Kalau kita tak letak air, mungkin warna tu tak meresap sampai ke dalam. Ya. Jadi saya gunakan warna kuning. Saya celup sedikit lama dan dia akan berjalan. Okey, kita boleh kontrol dekat situlah ya. Alright. Lepas tu mungkin barulah saya letakkan warna biru di bahagian sini. Okey. So bila kuning bertemu biru, dia akan create warna yang lain. Alright, supaya tidak nampak gabungan yang agak kontras di situ, saya mungkin boleh sapu balik warna air tersebut supaya dia nampak lebih natural dia punya gabungan warna tersebut. Tidak berbelak lah orang kata. Okay, yang ini mungkin saya kontrol dari segi penggunaan warna. Saya tak masukkan warna merah. Saya cuma play around dengan dua color ni saja. So mungkin dah akhirnya saya letak air sedikit dan saya letak warna kuning. Okay. Dan saya letak kembali warna biru di bahagian-bahagian yang saya rasakan saya nak cuba wujudkan satu reka corak di situ. Okay, bila dah ada air tu dia berjalan secara natural lah ya. Okay, saya sengajalah buat ianya nampak begini. So you boleh kontrol sebab you adalah breaker ketika ini. Jadi anda boleh bebas nak nampakkan kepekatan warna tu bagaimana pada karya anda. Okey, so dia akan memenuhi warnanya sebegini dan anda tinggalkan seketika pada permukaan di atas permukaan plastik ataupun permukaan lain yang anda rasa selamat untuk diletakkan lah ya. Jadi dia akan tinggal, dia akan dalam keadaan lebih kurang dalam 2-3 cantik dia bagi dia meresap betul-betul lebih kurang dalam 30 minit ataupun 20 minit. Biarkan dia di situ dan selepas itu baru anda boleh buka dia punya ikatan ya. Dan kesan daripada kesemua sapuan warna untuk ikat dan celup ni, ianya akan bergantung kepada teknik anda. Dekat sini saya tunjukkan ya. Contohnya macam ini. Mungkin datang daripada teknik renyukan ya. Teknik renyukan dan ini mungkin datang daripada teknik lipatan. Okey. Dekat sini pun mungkin ada teknik lipatan sedikit, teknik renyukan sedikit. Okey. So bagaimana pelajar kreatif, bahagian sini letak warna biru. So area sini tak ada warna biru.
So itu semua bergantung kepada kreativiti anda, ya. Okey. So anda boleh tengok juga kesan daripada yang kita buat sapuan garam ni tadi. Dia telah menampakkan hasilnya, kesannya sudah nampak, ya, dia punya renjisan-renjisan daripada garam halus ni tadi. So bila dia telah memberi kesan yang begini, barulah anda diminta untuk membuang ataupun mengambil garam ini untuk keluarkan dari permukaan. Okey, kalau anda berada di studio nanti anda akan keluarkan. Okey. So ini kira dah jadilah, ya, untuk teknik konvensional. Kalau anda guna garam, dia akan kesannya lebih kasar sedikit, ya. Okey, saya rasa untuk teknik konvensional, tie and dye, teknik konvensional dan teknik retakan saya telah tunjuk cara, dan selepas ini kita buat teknik mencanting yang sepadan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok macam mana nak menggunakan tugasan, nak menyiapkan tugasan yang pertama, iaitu tugasan eksperimentasi teknik dan materials. Yang pertama adalah untuk teknik mencanting. Yang saya kendaki pada anda adalah untuk menghasilkan teknik layer by layer yang menggunakan image organik dan image geometri, dan satu lagi adalah teknik cantingan menggunakan brush. Okey. Untuk canting, teknik mencanting, definitely anda akan menggunakan canting sebagai bahan peralatan utama, dan untuk teknik menggunakan brush, definitely brush merupakan peralatan utama. Untuk teknik ini anda perlulah mempunyai lilin, ya, lilin yang telah dipanaskan pada dalam periuk. So minta maaf, lilin ni pada periuk yang memang telah diguna pakai oleh hampir ke semua pelajar FYP, lanjutan batik-batik, dan kebersihannya itu agak menyedihkan lah, ya. Bila kita berada dalam suasana studio, kadang-kadang susah nak dikawal. Okey, untuk menghasilkan batik, pertama anda perlu ada canting. Okey, untuk batik canting lah, ya, perlu ada canting, dan anda perlu ada lilin, dan anda perlu permukaan fabric. Untuk studio, selalunya pelajar asal saya akan minta dia punya dibuatkan pada permukaan pemidang begini, ya. Walaupun pada dasarnya kita mempunyai pemidang besi yang boleh diguna pakai, tapi bergantung kepada jumlah bilangan pelajar. Pemidang ini selalunya memang ada di dalam studio, anda tak perlulah buat lagi, dan anda perlu diberi dan anda guna pakai sama. Okey, canting yang pertama sekali. Bila anda beli canting, anda akan dapatkan canting ini di studio. Cuma anda perlu bayar untuk canting sebab kita tak sediakan. Tapi dari segi lilin, dari segi fabric dan juga pemidang maupun warna, insya-Allah akan diberi percuma untuk anda. Canting adalah hak milik anda, jadi anda perlu beli sendiri. Cuma canting ini juga terdapat di studio dan saya telah order lebih awal untuk anda gunakan. Okey, untuk canting, untuk ini dia ada dua saiz untuk yang kita pakai. Sama ada saiz SS ataupun saiz S. Yang ini adalah saiz S. Bila anda dapat canting, pertama sekali anda akan buka canting tersebut. And then okay, dia ada stapler dekat situ. Okey, anda akan keluarkan dan anda akan jumpa satu kertas pasir macam inilah, ya, yang biasa kita pakai dalam studio kayu. Alright, tapi ada canting begini. So pertama sekali, pastikan canting anda tidak bocor. Dia nampak dalam keadaan yang baiklah, insya-Allah, ya. Dan anda akan nampak muncung ataupun corongnya di sini. So bila corongnya begini, tak perlu anda patahkan dia. Sebab bila anda patahkan dia, anda dah buat satu blok dekat situ. So dia akan menyebabkan aliran lilin itu tidak lancar. Jadi anda terima yang begini, anda pastikan ianya begini. Dan pertama sekali anda buat, cuba kita geselkan pada permukaan kertas pasir ni. Tujuannya ialah supaya kita dapat permukaan yang smooth ataupun yang licin lah, ya. Dia tidaklah tersekat-sekat sebab corongan ini diperbuat daripada krom, iaitu dalam studio logam you akan jumpalah, ya. So insya-Allah rasanya kita dapat cantingan yang baik. Okey, selagi kita rasa dia tak smooth, kita boleh test pada kita punya ini. Kalau dia rasa tersekat,
So kita boleh asah lagi. Okay. Itu cara untuk kita sebelum kita memulakan cantingan, ya. Baik. Saya letak canting anda ke tepi. Saya pakai canting yang sudah sedia ada. Okey, persiapan sebelum mencanting, pertama anda perlu ada kain. Yang ini lebihan kain perca boleh atau tisu mungkin anda boleh pakai. Ikutlah ketebalannya dan ikutlah juga kelebaran yang anda selesa. Jadi keadaannya perlulah begini, ya. Jadi anda perlu ada kain dan anda perlu ada canting anda. Okey, itu untuk disiplin dalam kita menghasilkan teknik cantingan. Okey, anda perlu pakai apron anda. Dan bagi mereka yang mungkin mengalami alahan atau dia memang tak tahan dengan bau lilin, anda perlu pakai mask sebab mungkin lebih selesa untuk paru-paru anda. Mungkin ada pelajar yang kurang sihat dari dalamannya, ya. Saya menggalakkan pelajar memakai mask untuk anda urusan mencanting. Okey, ini adalah permukaannya. Seperti yang saya minta, anda akan melalui proses tugasan ini yang bersaiz A4 size. Okey, yang ini pertama sekali yang anda tempat ini adalah lebihan tadi yang kita gunakan, ya. Pertama sekali di anda ni mungkin anda akan menggunakan pensel lah. Seperti yang anda lihatkan di sini, ya, sudah ada kesan pensel yang dibuat oleh pelajar sebelum ini. Sebab ini adalah lebihan pada semester lepas yang kita ambil lah, ya. Okey, so ada penselnya. Bila sudah ada pensel, kita tunjuk macam mana cara nak mencanting. Sebelum itu, ada nampak tumpahan-tumpahan ini. Ini merupakan kesan cantingan yang mungkin ada problem sikit, ya. Anda boleh nampak ianya tidak smooth, ianya nampak agak sedikit bergerigi macam itu. Kenapa? Sebab ini adalah kesan cantingan daripada lilin yang telah sejuk. Okey, dia mungkin tidak bocor, tapi dia akan menjadikan tugasan kita tu kurang menarik sedikit, ya. Jadi kita perlukan kertas sebagai best buddy kita lah untuk mereka yang amatur dalam cantingan. Okey, yang pertama sekali setelah lilin ini dipanaskan dengan suhu yang sesuai, pertama sekali pelajar masukkan lilin dan kita kena test dulu supaya suhu yang ada sebelum dia transfer pada cantingan dalam keadaan yang sesuai. Okey, anda boleh nampak lilin yang kembang pada permukaan itu. Perasan atau tidak? Okey, kalau anda perasan, yang ini merupakan kesan daripada lilin yang terlampau panas. Jadi kalau kita terus direct mencanting dengan yang pertama, dia akan menyebabkan tidak kemas lah, ya. Jadi untuk itu, kita boleh mulakan cantingan kita pada permukaan kertas. Okey. Itu pun agak panas juga di situ. Alright. So dia punya kesan ni anda boleh nampak dia jatuh daripada permukaan kertas. Okey, anda boleh kontrol. Kalau ada lagi satu kertas, cantiknya dia duduk di sini. Okey. Dia jatuh di sini. Saya tunjuk cara aja lah, ya, supaya anda tahu apa fungsinya kertas. Ini pun dah terkembang di situ. Okey, ini just suhu yang nice. Kita tak perlu kembang dekat situ, ya. Kalau anda berada di hujung fabric, anda buat dulu dia punya permukaan. Okey. Bila berlaku insiden di sini. Okey. Nampak tak kesan ni merupakan dia tidak bercantum. Kalau anda tidak double check, kemungkinan besar warna yang akan anda warna selepas itu dia akan tembus. Jadi sebelum anda double check dengan warna, pastikan ruang ini anda double layer. Supaya tidak berlaku kebocoran. Okey. Itu siapkan dulu dia punya rangka lah. Selalunya kita siapkan dulu dia punya rangka. Okey.
Selepas itu anda akan menggunakan teknik organik. Selalunya pelajar dia akan melukis terlebih dahulu. Ya? Anda boleh lukis mengikut kreativiti anda, dan imej yang anda buat tu selalunya saya lebih suka kalau anda rancang terlebih dahulu. Dapatkan imej-imej dalam Google pun boleh. Okey, dan anda transferlah imej yang anda suka tu pada permukaan ini. Okey. Ini saya pakai canting yang lain pula. Sebab saya tak suka canting yang saiz besar. Saya rasa semua canting yang saya ambil ni adalah saiz besar. Jadi canting besar, dia macam tak shock. Imej yang kita buat tu dia nampak kasar sedikit. Saya rasa yang ni saiz M, sebab tu dia nampak macam besar sikit. Okey. Contohlah kan, kita buat ini atas permukaan kain putih. Bila kita canting di atas permukaan kain putih, definitely image yang kita buat tu, dia akan menampakkan kesan yang berwarna putih pada permukaan kain. Okey. Saya buat image organik, tapi organik saya ini tidak dirancang. So, saya buat sajalah. Okey, apa yang dikatakan layer by layer? Layer by layer bermaksud permukaan yang putih dicanting di atas permukaan yang putih. Definitely warna cantingan ini akan berwarna putih. Warna putih anda boleh nampak pada karya-karya. Okey, yang anda nampak kesan warna putih, dia canting pada permukaan putih. Alright, faham ya? So, untuk ini, kalau kita ada step layer by yang cara yang lain, selepas kita canting yang putih, kita akan letak warna dekat dalam ini. Okey, kita akan letak warna, dan bila kita canting pula di dalam warna, setelah warna itu kering, barulah dia ada kesan cantingan yang berwarna lain. Okey, dalam konteks ini, you buat canting organik sahaja. Jadi, image organik, terpulanglah kepada anda. Okay, anda bebas nak buat apa pun, janji dianya organik. Saya memang tengah tak ada idea. Okay, lebih kurang macam itulah. Okey. So, kalau image geometri anda buat lagi sekali, anda buatlah petak-petak yang anda suka. Okey. And then anda sapulah warna tersebut ya, mengikut teknik pewarnaan pula. Jadi kalau untuk teknik pewarnaan mungkin jangan tunjuk saya jalan. Gambar momen saya nampak. Alright. So alamak. So teknik pewarnaan guys, terpulanglah kepada anda. Okay, saya rasa imej saya sangat buruk. Mungkin kan saya buat dalam keadaan lapar. Aduh, sebut lapar lah pula. Dia jadi macam natural lah pula guys tu. Aduh, kantoi. Okay. Ada yang warna begitu, ya. Ada yang kita warna. Nampak tak dia berjalan sendiri? Kenapa dia berjalan sendiri warna ni? Sebab dia terbuat daripada kain natural fabric. Jadi dia memang jalan sendiri. Dia boleh nampak dia jalan. Sebab tu bila kita sapu pada permukaan batik, kita tak perlu pun brush dia secara keras sangat. Tidak. Kita biarkan saja dia berjalan, ya. Ikutlah planning anda bagaimana. So, kalau anda nak letak air, selepas itu anda akan letak. Kalau anda rasa tak mau, anda akan gabungkan warna tersebut. So, biarlah gabungan itu secara natural juga.
Ikut saja, sebab itu dalam kita warna batik, kita tak boleh ada lebihan color. Saya tunjuk ya, jangan anda warna, letak warna ni. Jangan anda letak warna ni banyak macam tu. Tak perlu. Sebab nanti bila benda yang tak bocor, bila warna tu over, terlalu banyak, dia akan terus melangkah kepada kawasan yang lain. Jadi dia perlulah dalam keadaan yang sedikit saja. Kan kita ikut saja dia berjalan. Okey, macam tu. Okey, ini kita panggil kaedah pewarnaan mati. Kenapa dia panggilkan kaedah pewarnaan mati? Sebab warnanya agak legap dekat situ. So tak ada tona. Warnanya agak legap di situ. So kalau cantingan tu bagus, dia tidak akan bocor. Jadi anda boleh nampak dia tidak bertemu. Sebabnya cantingan tu mungkin lebih sempurna. Alright, ini adalah teknik pewarnaan legap. Ataupun kita panggil teknik pewarnaan mati. Okey. Alright. So kalau kita nak buat tona pun mungkin boleh juga. Jadi kita perlukan air lah sebagai okey. Saya ambil, saya buat teknik pewarnaan lebih kepada tone sedikit. Saya tunjukkan, anda boleh buat sama ada anda mulakan dengan air terlebih dahulu. Okey, sapukan permukaan tersebut dengan air terlebih dahulu. Itu juga kita tak perlu tolak, dia akan bergerak sendiri. Okey, dan you letakkan warna yang you kendaki. So you control juga warna tersebut. Sama ada you nak letak di sini. Warna biru ni mungkin dah masuk angin ya. Okey, mungkin anda tak tahu warna juga boleh kita panggil bahasa biasa kita masuk angin. Sebab apa? Sebab kadang-kadang warna ni dia perlu ditutup apabila ditinggalkan lama. Jadi dia ada kaedah warna boleh masuk angin lah ya. Okey, so dia tidak berjalan sangat. So itu tona-tonanya. Sebab itu kalau kita buat batik, dia boleh juga menggunakan kaedah catan. Kita boleh kontrol dari segi tona yang kita kendaki. Okey. Sebab itu kalau kamu nampak, ada yang warna bunga tu nampak dia very soft saja kan. So bila soft dalam batik, dia bukan datang daripada warna putih, tapi ianya daripada air. Okey. So kita bayangkan kalau yang ini saya letak warna terlebih dahulu. Agak pekat sikit warnanya. Biarkan dia berjalan. Okey. And then saya letakkan permukaan air. Saya letak di sini. Kalau kita letak air, jangan letak dekat atas dia. Kita letak dekat bahagian ujung warna juga. So dia akan berjalan. Okey, nampak ya, dia dah semakin lembut sedikit warnanya. Sebab air banyak. So, kita kontrol lagi. Begitu. Okey, itu kaedah pewarnaan yang boleh you applykan pada you punya teknik cantingan tersebut. Okey, kalau kita buat brush pula. Bila brush, you kena ada brush yang daripada sintetik yang tidak akan jatuh ke dalam permukaan bilik. Sebab kalau kita pakai sampai ada brush yang tiba-tiba kita angkat, dia langsung tak ada dia punya, kita panggil apa ni? Brushnya lah, langsung tak ada. Okey, so kita boleh buat kaedah menggunakan batik brush ni bergantung kepada kita. Kalau kita pakai yang saiz agak comel begini, dia akan jadi satu garisan yang lembut lah, yang halus lah ya. Tapi kalau kita pakai saiz yang agak besar begini, saya besarkan sikit lilin saya.
Okey, dia akan ada. So bila kita buat batik bros, dia bergantung kepada kita sebenarnya. Okey, saya rasa anda pernah nampak batik-batik yang ada dekat luar sana yang guna bros. So anda boleh kontrol sama ada bros tu nak kasar ataupun tidak, dan anda boleh gabungkan bros halus dengan bros kasar. Selalunya buat batik bros ni jarang nak ada yang image, dia lebih kepada abstrak. Tapi kalau anda nak jadikan image, baik anda lukis terlebih dahulu dan anda boleh kontrol dari segi ketebalan penggunaan bros itu. So kalau rasa anda nak nampak ianya lebih artwork abstrak sedikit, batik bros merupakan satu kaedah yang sesuai. So ketebalannya anda buat. So bila anda letak warna, bila lilin tu begitu, saya nak nampakkan saja pada sunnya. Dah mungkin dah lebih kering dekat situ. Bila anda nampak, dia begini. So yang putih tu dia akan jadi putih lah, yang lilin tu. Okey. Ini contoh lah. Saya nak bagi anda tahu that bila you warna pada permukaan lilin tu, dia takkan resap warna lah. Okey, so you boleh lap pun selepas itu. Sebab itu, kalau kita buat batik bros, kalau kita ni seorang artis yang menghasilkan karya catatan, so kadang-kadang kita suka something yang macam ini. So kita bolehlah menggunakan kaedah bros tu tadi. So mana part-part yang kita rasa kita nak tutup, kita boleh pakai. Saya nak tunjuk anda contoh karya yang menggunakan batik bros ni, ya, karya FYP. Kan? Okey. Anda boleh nampak, mungkin kena pasang lampu sikit. Okey. Sebahagian atas ni adalah karya bekas pelajar FYP tahun 2006-2005 tak silap saya. So dia menggunakan batik bros. So kaedahnya begitu, dan anda boleh nampak langsung dia gabunglah, tapi sikit sangat batik cantiknya. Selebihnya adalah batik bros. So sangat sesuai bagi mereka yang jiwanya lebih kepada batik painting. Alright? Itu dia untuk batik bros. Dan anda boleh nampak. Jadi sama juga dengan kalau boleh anda nampak, saya boleh tunjukkan dekat sini beberapa kesan daripada cantingan yang layer by layer. Okey, ini adalah scenery batik studio yang anda dah nampak tadi lah. Okey guys, saya rasa itu saja. Cumanya saya mengharapkan segala urusan kita dipermudahkan pada semester ini. Kita dapat turun bersama-sama ke studio dan kita dapat buat secara praktikal dan boleh rasa dan sebagainya. Barulah anda boleh menjiwai seni batik itu secara natural. Alright, saya mengharapkan kita dapat pulang dan kembali ke sini untuk bekerja menyiapkan tugasan. Okey guys, terima kasih banyak dan kita jumpa lagi. Terima kasih.